Apabila kamu membunuh, maka hendaklah kamu laksanakannya dengan baik. Bila benda ni nak bunuh, bila sama ada bunuh tu adalah dalam peperangan. Sebab tu Nabi SAW acak pada kita bagaimana konsep kita nak perang. Kita tak boleh bunuh semua orang yang ada di kawasan tu. Kanak-kanak kecil kita tak boleh bunuh dia. Orang yang duduk dalam rumah ibadat mereka ni, biara dan sebagainya, kita tak boleh masuk pergi serang dan pukul mereka. Kita tak boleh musnahkan alam sekitar, pokok-pokok tanpa sebab kita tak boleh bunuh. Ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita buat. Boleh tak Ustaz, saya ni sukalah kucing patah kaki saya suka ambil, anjing korak tepi jalan saya suka ambil. Dia orang Islam tapi dia suka minat macam tu, boleh tak? Boleh. Tapi syarat dia hang kena ada satu lokasi yang sesuai kat rumah hang. Biasanya yang buat macam ni rumah teres lah. Rumah teres, depan rumah dia tu ada satu ruang sikit, maka dia buat apa dengan rumah dia tu? Kawasan tu dibubuh anjing semua dalam tu. Jadi bila dia nak masuk dalam tu, ada kasut yang special untuk dia, ada sarung tangan untuk dia. Bila dia main, anjing semua dia main kat dia, dia pergi makan semua situ. Maknanya habis cuci tangan apa semua. Kat luar tu dia ada pula bahagian dia punya basuh dengan tanah apa semua, selesai habis, anjing simpan dalam tu. Boleh, tak apa, tak ada masalah. Orang nanti main hantar, boleh dah tolong jaga anjing aku? Boleh, duduk di sini semua. Dapat pahala tak? Dapat, Alhamdulillah. Yang tak boleh, ambil anjing itu semua masuk dalam rumah, pergi duduk kita saja peluk tengok 7 hari mencintaimu. Apa nak kiranya kalau hang niaga kan contoh, tapi tak semua lah tuan ni, ada sebahagian kadang-kadang mungkin dia terlepas benda, kita meniaga kawasan tu, tebu ke apa-apa benda kita meniaga, kita adalah satu plastik sampah kita tu lebih kurang 50%, 60% sampah yang besar-besar hang bubuh dalam tu, hang ikat siap-siap. Memang kita bayar, orang meniaga pasar malam dia dibayar kan RM30, RM40, kita bayar untuk orang buat kerja. Tapi apalah salahnya bantu dia, tu nama dia ihsan. Sepatutnya tak payah buat benda tu. Sebab apa? Sebab anda bayar dah, ada orang akan buat kerja. Lepas tu pun tuan, dia boleh buat kerja tu dalam umur macam tu, dalam waktu yang lewat macam tu. Makna dia apa? Maknanya dia berhajat pada duit tu, RM50, RM70 tu dia berhajat lah tu. Kalau dia tak berhajat, dia tak akan buat kerja sampai macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Imam Al-Jatan Qasar, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah nak dia jadi orang baik dan orang bagus, maka Allah akan bagi dia faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita akan masuk dalam hadis yang ke-17, muka surat 160 bagi tuan-tuan yang ada kitab. Kita menggunakan di sini Arba'in An-Nawawi, kita 40 hadis Imam Nawawi. Kita masuk dalam hadis yang berikutnya adalah hadis berkaitan dengan keluasan ihsan. Ana Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha wal yuhadda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Daripada Abu Ya'la
Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Sayyidina Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu ini adalah asal dia daripada Madinah dan bangsa dia adalah bangsa Khazraj. Dia digelar Shaddad bin Aus Al-Khazraji Al-Ansari. IC dia, kalau ada IC dia asal orang Madinah, dan Madinah tergolong dalam dua golongan. Yang kita sebut sebagai Ansar tu asalnya adalah puak, nama dia adalah Aus dan Khazraj. Maka Sayyidina Shaddad ini salah seorang daripada kaum Khazraj. Dan dia ni adalah orang yang sangat mahir dalam bab fiqh. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia ni kana mimman utiya ilman wa hilman. Dia ni adalah di antara orang yang diberikan ilmu dan diberikan sifat yang sangat lemah lembut. Sayyidina Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Dan di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia dilantik sebagai qadhi atau pakar rujuk di Baitul Maqdis di Palestin. Dan dia meninggal dunia di Palestin. Kubur dia masih ada dekat bumi Palestin sekarang ni. Dia meninggal, dia antara sahabat yang besar lah, termasuk dalam kepimpinan orang yang rapat dengan baginda Nabi SAW. Meninggal dunia ketika umur 95 tahun. Dan fakta satu lagi berkaitan dengan Sayyidina Shaddad ini juga, dia adalah anak menakan kepada Sayyidina Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ni siapa dia? Dia adalah salah seorang daripada syair, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Abdullah bin Rawahah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang penyair nama dia Hasan bin Thabit. Nabi SAW sebut sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan terhadap segala sesuatu. Jika kamu membunuh, laksanakanlah dengan cara yang baik. Dan apabila kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah seseorang daripada kamu menajamkan pisaunya, serta hendaklah dia merehatkan sembelihannya. Hadis dia Imam Muslim. Baik. Hadis ini tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT adalah sebahagian daripada prinsip Islam yang besar. Kerana nama dia adalah ihsan. Nabi dalam Islam ni tuan-tuan, kita ihsan ni dia ada 3 bahagian. Satu, ihsan kita ni, buat baik kita ni dengan dua lah utamanya. Satu sesama manusia. Yang kedua, ihsan dengan alam semesta atau alam sekitar. Yang ketiga adalah ihsan terhadap binatang. Kerana hubungan kita ni tak lengkap kalau kita hanya menumpukan satu saja, tapi bahagian lain kita abaikan. Maksudnya kita baik dengan Allah, kita semayang, puasa, zikir baik, tetapi bahagian yang kedua kita tak baik dengan manusia. Kita suka mengumpat orang, mazmumah kita ada satu perangai tak elok, kita hutang tak mau bayar, kita cakap lebih kurang bagi sakit hati orang. Yang tu tak nama dia Islam yang lengkap, belum nama lagi. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam tu KPI, border yang Nabi SAW hadap adalah dia ni, mulut dia dengan tangan dia, orang lain tak cedera dengan mulut dia ni. Nama kata Islam ni bukan mukmin tau. Al-Muslim, basic. Orang Islam yang basic ni, mulut dia, orang lain tak boleh terasa dengan mulut dia. Maknanya dia jaga mulut dia bagi elok. Disebabkan tangan dia, orang takkan rasa resah dan gelisah dengan tangan dia. Tu ciri Muslim. Dengan apa? Dengan manusia. Dengan alam sama juga. Nabi SAW ajak pada kita banyak benda yang kita kena interaksi baik dengan alam. Contohnya tuan-tuan, orang yang tanam pokok dia tumbuh, dan ada buah-buahan. Daripada buah-buah tu ada burung pergi makan, ada orang jatuh
burung lah pergi makan, orang ambil dan sebagainya. Kalau kita ni betul niat sedekah, semua dapat pahala sedekah kat kita. Burung main makan buah tu, buah belam kita tanam, burung makan tu, kita dapat pahala. Maknanya kita baik dengan alam, kita baik dengan pokok, kita baik dengan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Bukan baik saja, ada manfaat untuk akhirat untuk kita. Nabi SAW pernah tanya dekat Sayyidina Abu Hurairah, masa tu dia duduk tanam pokok. Hei Abu Hurairah, kamu buat apa? Aku tanam pokok. Nabi SAW kata, mau tak aku bagi kat hang macam mana hang nak tanam dan tumbuhkan pokok dalam syurga? Sayyidina Abu Hurairah kata, naklah wahai Rasulullah. Nabi SAW kata, sambil hang duk tanam pokok kat dunia, hang tanam pokok kat akhirat. Macam mana? Mulut hang jangan berhenti. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Hang sebut benda ni, dunia pun pokok ni, akhirat pun pokok ni. Tu bahagian dengan alam sekitar. Maknanya dengan pokok tu pun Islam juga. Sah kata kita tebang pokok ikut dan gitu je, buang sampah dalam sungai dan sebagainya. Semua tu benda yang sangat tidak disukai dalam syarak. Dan yang ketiga adalah bahagian dengan binatang. Malam ni kita jumpa macam mana kita nak ihsan terhadap binatang. Ihsan ni dia lebih daripada ihsan ni tuan-tuan, dia ada peraturan dia. Tapi bila ihsan, dia atas pada peraturan. Contoh sebagai kita tuan-tuan, kita jaga dekat satu kawasan tu, kawasan tu tak boleh masuk, atau pukul 8 kita tutup lah. Dia tu bawa mak dia wheelchair, pegawai yang jaga dekat situ duduk ada kat situ. Dia kata, encik tak boleh masuk lah, sini pukul 8 kita dah tutup, cik kena pusing ke belakang. Dia tu kata, tolonglah cik, ni mak saya wheelchair ni, saya nak pergi bawa belakang, jauh pula kesian kat dia. Ketika itu pegawai tu, dia nama tu atas pada peraturan. Peraturan tak boleh, tapi dia ihsan. Tak apa-apa, saya buka untuk mak abang je, mak abang tak sihat, abang boleh pergi. Perbuatan tu, perbuatan kita buat baik dekat orang lebih daripada kadar biasa, itu sangat-sangat dipuji dalam syarak. Sangat dipuji dalam syarak. Ihsan Nabi SAW habaq pada kita, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, adalah dengan banyak benda. Yang pertama, Allah Ta'ala telah wajibkan ihsan ni kepada semua benda. Apabila kamu membunuh, maka hendaklah kamu laksanakannya dengan baik. Bila benda ni nak bunuh, bila? Sama ada bunuh tu adalah dalam peperangan. Sebab tu Nabi SAW acak pada kita bagaimana konsep kita nak perang. Kita tak boleh bunuh semua orang yang ada di kawasan tu. Kanak-kanak kecil kita tak boleh bunuh dia. Orang yang duduk dalam rumah ibadat mereka ni, biara dan sebagainya, kita tak boleh masuk pergi serang dan pukul mereka. Kita tak boleh musnahkan alam sekitar, pokok-pokok tanpa sebab kita tak boleh bunuh. Ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita buat. Dan Nabi SAW sebut, jangan kamu potong tubuh tu jadi kecil-kecil gitu. Kalau hang bunuh orang dalam peperangan, boleh. Kerana apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Apabila kamu bertemu, yakni berjuang dengan orang-orang kafir, maka penggallah lehernya. Makna dia apa? Pembunuhan itu berlaku sekadar mereka ni main bunuh cari pasal dengan kita. Tu konsep jihad lah dalam Islam. Bukan kata dia pergi bunuh semua orang, dah. Orang yang main dekat hang dan dia dengan tujuan nak cederakan hang, hang buat dia balik, itu tidak menjadi dalam harangan dalam syarak. Allah Ta'ala sebut, فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Siapa yang lakukan pencerobohan terhadap kamu, maka kamu boleh balas penceroboh tu dengan pencerobohan yang dilakukan. Maknanya, terah mana dia buat, terah tu orang boleh buat. Tapi dia ada adab dia lah. Tak boleh macam dalam peperangan, kita tak boleh nak potong orang tu kecil-kecil. Itu semua orang yang nama dia tak ada ihsan. Yang kedua adalah ihsan terhadap binatang. Ihsan terhadap binatang. Oh ni kan kita korban. Apabila kita korban, Nabi SAW ajak pada kita apa dia? Bila hampa nak korban, pertama sembelih tu bagi elok-elok, ihsan dengan binatang.
Pisau tu bagi tajam elok-elok. Ihsan maknanya memanglah binatang tu untuk disembelih, tapi bukanlah kita pi buat naya ke dia. Contoh, pi tindih dia ramai-ramai gitu. Sial Pak Long tu tak boleh menampas. Ada orang kata siapa masuk korban, 7 orang tu kena pi duduk atas lembu. Saya kata tak, dan lembu tu mati pasal sebelah, mati pasal sesak nafas gitu ya. Tak apalah kalau masuk korban semua slim-lim. Masuk korban semua tu ada macam gorila, ada satu-satu contoh kan. Sihat semua, tak boleh gitu. Kita tak boleh buat naya ke binatang. Ataupun kita pegang kepala dia, tapi pegang tu teruk sangat. Kaki dia kepok sampai teruk sangat. Boleh pegang, tapi ihsan kita terhadap binatang. Lainlah dia nak terlepas. Biasa lainlah tu. Biasa-biasa pegang elok. Dan pisau sunat kita tajamkan dia bagi elok dulu. Jangan kita nak sembelih tak lepas, duk sembelih. Dia tersiksa, dia terhiris sikit dah. Hiris dah tengkok dia, darah duk keluar dah, tapi tak boleh nak pi masuk. Daging tu dia tak boleh lepas. Mungkin kulit tu pun tak lepas. Sakitlah dia. Kita tak mau dia sakit lama macam tu. Cicak sunat kita bunuh. Macam mana kita bunuh? Tengok cicak duk ada, ambil terbih ke, ambil getah ke, ambil apa-apa, bagi sekali serap, bagi itu. Dia jatuh. Bila dia jatuh je, ambil penyapu ke apa, katok bagi mati terus. Tak boleh ambil keping kuku, potong sikit kepala dia. Sagi maghrib, sagi katok dia. Tak boleh buat betul. Yang tu semua dosa. Sekarang kita tengok tuan-tuan kan, bila orang tak mengaji sifat ihsan ni, orang boleh buat macam-macam. Bakar kucing, bubuh minyak kan, bakar kucing, bakar tikus. Dulu kan ada sekali dia tu bakar tikus. Dia bakar tikus kecil lari-lari, tikus dia masuk dalam rumah dia balik, terbakar rumah-rumah dia. Tuhan tunjuk pada muka bakar tikus ni. Tikus tu memang binatang-binatang yang kita boleh bunuh. Sunat kita bunuh binatang-binatang yang boleh mencederakan kita atau boleh memudaratkan kita, lipan, ular dan sebagainya, boleh bunuh. Tapi ada ihsan dia. Tak boleh buat naya ke binatang. Kadang-kadang tuan-tuan tengok rancangan masak Jepun. Dia ambil ikan daripada akuarium tu, hidup-hidup, dia digoreng. Syarat pertandingan tu, han tak boleh bagi ikan tu mati. Dia goreng dalam 20 saat ke tu, dia goreng dalam 20 saat, gaya dia tu nak mati, dia diangkat balik. Dia dah skill dia tu. Goreng ke tu, lepas tu dia peletak ikan tu, lepas tu hirit, tuang dia punya sos dia atas tu. Allah, kawan tu duduk hidup-hidup tu. Memang ada binatang, tapi tak boleh buat macam tu lah tuan-tuan. Hukum dia dosa dan haram. Ikan tu tak haram, tapi cara kita sebab persiapan tu, kita nak mati, bagi mati dia dulu. Tikus walaupun kita tangkap dia kan, kadang-kadang orang dah tangkap tikus, orang buat apa? Saya tengok dia tu tuang air panas. Allah, buat nanya ke tikus tu. Tikus pegang dengan raga tu, tuang air panas tu, cik, mengelupas kulit kawan tu. Tak dia rendam dalam apa? Rendam dalam ayam. Ayam apa, ayam panas, rendam. Kau, dia tak boleh biar mati gitu. Boleh bunuh binatang, tak apa, tapi ada cara dia. Ihsan tu dia kena ada. Walaupun binatang tu anjing, kita tak boleh pukul dia suka-suka hati lah tuan-tuan. Anjing kalau main gigit kita terajang dia tak apa lah. Masa dia nak main gigit kita lah, kita tak boleh belah dia. Kita kena ihsan. Tu jebon nama dia. Nama dia digigit lah. Kena dia tu kena anjing, penyakit anjing hilang lah. Kalau menyerap di dalam oyi tu. Tak apa, dia main gigit kita, bukan kita gigit dia balik. Dia gigit saya gigit lah dia balik. Yang gigit anjing tu, betul? Boleh pukul dia, boleh marah dia, tak apa. Tapi sekadar masa dia gigit hang lah. Hari-hari tengok anjing tak boleh pukul. Saja naik motor tu, jumpa anjing, berhenti, ambil kayu semua, baling dia, korang ajar anjing. Anjing tu kata, apa aku tak buat apa kat hang pun, aku baik je. Babi pun sama juga. Dia tak buat apa, dia duduk saja jalan gitu dengan markah dia, 2 orang tepi highway, berhenti highway, bawa kambing 3 dok, katok babi saya tak tahu buat apa. Dia tak buat apa kat hang pun. Yang pukul semua binatang sebab apa? Oi tak boleh, aku tak boleh tengok anjing semua aku pukul. La ilaha illallah. Jangan macam tu. Kena ada ihsan kita. Belah binatang pun boleh nak belah binatang. Boleh belah binatang. Tapi tuan-tuan, kena ada ihsan masa kita belah binatang. Kita belah ikan boleh tak? Boleh. Akuarium kita besar meja. Akuarium besar meja. Ikan paling kurang besar speaker ni.
Sebab apa? Dia boleh jalan, dia boleh naik atas, dia boleh turun, dia ada reverse, dia ada api, ada main, boleh. Hanya yang belah aquarium besar ni, tapi ikan arapaima besar ni. Kawan tu tak boleh pergi mana? Reverse belakang. Dia macam PKP tau, dia tak boleh pergi mana. Kita pun PKP pun 3 bulan lah, lepas tu pun jadi semua lah, terjang bini, terjang anak, oh Allah. Macam mana saya dapat tuan-tuan? PKP, lepas PKP ni, punya banyak orang telefon saya, cerai, gaduh, suami dia tumbuk dia, isteri dia terajang dia, ada tak? Isteri dia belik dia dengan wayar telefon, itu dah saya dapat tu satu kes tu. Saya dah start doa kat saya, kita tahu kan, doa kat isteri saya lembut hati. Saya tak pernah dengar bahu main doa ni. Selalu suami lembut hati. Dia kata isteri saya, dia barau kat saya itu PKP, dia jerut saya dengan wayar telefon dia tu. Syaitan tu memang WWF-nya isteri yang tu, champion-nya tu. Macam-macam tadi. Smackdown. Baru ni pun dia telefon, dia kata, Ustaz, saya marah sangat hari tu. Isteri saya dia buat perangai. Saya pun dah lafaz, dah cerai kat dia. Tapi masa saya lafaz tu, saya kata kat dia, aku cerai hang talak satu. Tapi saya tengah marah lah Ustaz masa tu, memang betul-betul tempo punya. Boleh. Saya cerai je tu lah Ustaz, dia kata kat saya. Saya kata kat dia, cerai ni lafaz ni ada dua. Satu kita panggil lafaz tu kinayah atau simbolik. Yang kedua kita panggil dia sebagai soreh. Soreh ni jelas dan clear. Kalau dia cakap benda tu adalah simbolik atau kinayah, contoh dia kata, ni pergi balik rumah mak hang lah, malah aku tengok muka hang, dia kata betul. Yang tu hang kena tanya dia, sebab apa hang suruh dia balik? Sama ada hang suruh dia balik sebab mak dia nak buat korban, hang nak tolong mak hang ke? Atau hang nak cerai, hang suruh balik? Aku dengan hang ni kuasa, tak mau duduk tang ni dah, aku nak belah, hang tinggal tang ni lah, meluat lah tengok. Dia cakap macam tu. Itu kita kena tanya dia, sebab apa hang tak mau duduk dengan dia? Sebab hang nak buat renovation rumah ke? Dua-dua orang kena keluar, kena boleh tanya juga sebab apa hang tak mau duduk. Isteri dia kata, cerai lah aku. Dia kata, anak baby dia kata. Ambil apa? Ambil kunci motor ke? Ambil burger aku baru beli kat oblong atas meja tu, seorang ambil ke? Kita boleh tanya. Yang tu berhajat dengan niat, sebab dia punya perkataan tu dia lain, dia tak jelas. Yang kedua nama dia soreh. Soreh ni clear cut. Mana dia, aku lafaz cerai dekat hang, aku lepaskan hang sejak daripada hari ni, aku talak hang. Dia cakap satu benda yang kita tak berhajat dengan niat. Kalau dia dah sebut perkataan cerai, aku cerai hang talak satu, kita tak payah tanya dia, macam mana hang masa lafaz cerai tu hang ada niat dah untuk cerai? Tak payah tanya lah. Hakim tak akan tanya lah, sebab apa? Memang hang nak cerai lah. Dan cerai ni dia akan jatuh ketika mana marah tu jatuh lah tuan. Sebab memang orang cerai bini dia masa marah. Mana ada orang cerai masa anniversary? Ada dua orang pergi hotel, relax gitu, makan candlelight apa semua, dia order cake apa semua. Lepas tu dia pasang happy birthday lah, apa lagu apa semua tu. Abang ada hadiah anniversary kita yang ke-30, abang nak bagi kat hang. Apa dia? Tutuplah mata dulu. Okey, dia pun ingat ni cincin pohkong, kingkong ke apa. Okey, 1, 2, 3 boleh ha? Okey abang, hadiah apa lah abang nak bagi ni, seronok sangat dah ni. Okey, tutup mata you. Tu dandan cakap Kuala Lumpur lah, IC walaupun Sungai Pinang kan. Apa dia? Dia tak, I ceraikan you. Ada suami dia buat gitu? Tak ada. Melainkan suami dia isap gam ataupun syabu dengan heroin. Ada otak dia pelik gitu. Memang orang cerai bini masa tengah marah. Mana ada orang cerai masa honeymoon? Melainkan bergaduh pula. Cerai jatuh masa marah tu jatuh. Satu lagi jatuh kalau taklik. Taklik tu maknanya dia ada ikat sesuatu dengan dia. Contoh dia tahu, hang keluar kat kod pintu ni, memang cerai jatuh. Dia boleh keluar buat tingkap tak itu? Sebab dia kata pintu kan? Pintu. Lepas tu dia kata, alamak macam mana saya dah silap dah. Kami dah baik dah dua orang semua. Saya beli kek kat dia satu, saya suap dia, dia suap saya, lepas tu kami dah okey dah. Tapi saya dah lafaz cerai dah Ustaz. Macam mana saya nak buat? Tahu kena buat apa pintu tu? Panggil kontraktor mana pecah pintu tu, buat pintu sebelah. Dia kata hang keluar pintu ni kan, pintu tu tak ada lah, keluar pintu sebelah tak jatuh lah. Dia mau pintu tu je. Tapi kalau hang flat keluar apa mana? Yang tu satu-satu pintu.
Satu lagi belakang memang bunuh diri lah. Jadi janganlah cepat-cepat abang. Taklik tu jangan cepat. Hang keluar ke rumah mak hang jatuh. Maka isteri tak boleh keluar. Kalau taklik tu benda yang logik lah. Benda tak logik tak dia tak jatuh. Contohnya hang bernafas jatuh cerai. Yang tu gila. Mampu aku tak dapat. Memang aku mati. Dia tak boleh. Hanya yang makan hari ni sampai malam hanya yang makan. 8 hari hanya yang makan. Tak boleh buat gitu. Itu benda tu tak boleh buat gitu. Hang jangan pakai baju pergi kerja. Tak boleh cakap gitu. Tu benda tu memang susah. Tak boleh. Dia jadi batal gitu. Taklik tu tak betul. Sebab benda tu hang jangan pergi tandai. Buang yang besar tak apa, buang yang kecil tak boleh. Seminggu orang tak boleh pergi tandai. Repek cakap tu. Jatuh, cerai jatuh. Masa mau. Balik kita pada ihsan kita balik. Dengan binatang ni tuan-tuan kita nak belah boleh. Macam saya beritahu tadi, kalau tuan-tuan nak belah arapaima boleh besar ni. Ikan besar ni ekor dia kena 3 kali ganda besar. Supaya dia ada tempat dia boleh berenang. Belah burung boleh tak? Boleh belah burung. Macam mana nak belah burung? Sangkak bagi besar. Kurang-kurang separuh masjid sangkak. Jadi dia boleh lah terbang. Kalau tuan-tuan belah burung dalam sangkak kecil itu, buat nayah dia lah. Kita 3 bulan PKP pun rasa semua lah. Stres terajang bini apa semua tu. Dia apa tu? Lagi buat nayah dia, tuan-tuan tahu apa? Dia tak ada sangkak, tapi dia ikat kaki dia duduk begitu. Tak boleh buat nayah ke binatang begitu. Han sayang burung, ada cara belah dia. Kalau perlu lesen, burung-burung yang memerlukan lesen daripada perhilitan dan sebagainya, kena mohon lesen dia. Belah binatang. Dan nafkah binatang kena bagi juga. Kalau satu orang lelaki, dia ada 3 bahagian nafkah yang kena bagi. Satu kepada isteri dia, satu kepada mak dan bapak dia. Nafkah dia wajib lagi ke atas anak lelaki dia tu. Yang ketiga pada anak dia. Yang keempat pada binatang yang dia belah. 4 nafkah untuk lelaki dia kena bagi. Binatang kena bagi nafkah juga apa ustaz? Ya, kena bagi juga. Nafkah tu bukan macam kita faham. Maknanya makan minum dia lah. Kucing makan yang sesuai dengan dia, kita bagi kat dia. Minum kena bagi kat dia. Satu hari paling kurang 2 kali makan dan minum. Ikan kita belah tak payah bagi minum sebab ada ayak ada dekat dia. Ikan makanan kena bagi kat dia. Saya tak risau kalau kita duduk rumah. Saya risau kalau kita balik kampung binatang ni. Ada orang belah kucing, dia akan bawa balik kucing dia, bawa dalam sangkak, dia angkut bawa pergi Kelantan, dia angkut bawa pergi Pahang. Sepanjang dalam perjalanan dia berhenti RNR, dia ajaklah kucing tu pergi tandai lah apa semua. Lepas okey, tak ada masalah. Pergi kampung dia berjaga di kampung. Bawa balik dia bawa balik. Dia macam anak depa ikut travel sekali. Boleh? Yang tak boleh, 5 hari kita balik kampung kat Sungai Petani, kucing jadi macam terbiak. Makan tak ada, minum tak ada. Kalau kita belah kucing pada kecil, dia tak pandai cari makan kat rumah orang. Kita lah kena sedia kat dia. Anak jiran tak pergi mana, bagilah sikit kat dia. Ni ambil kat hang duit ni. Ambil ni pakcik bagi RM20 kat hang. Seminggu kucing ni makanan, hang tolong bagi kat dia pagi, ayam hang tolong bagi kat dia. Dalam 5 hari ni hang tolong usah pergi market beli ikan apa sikit. Dalam 7-8 ekor tu, bagi kat dia petang, bagi kat dia malam. Apa-apa. Bagi ada benda dia makan. Tidak tuan-tuan, hukum dia dosa kat tu. Kalau burung kita tinggal itu, kita pergi mana-mana kat dia, bubuh makanan untuk sebulan, bubuh tu. Tak boleh buat begitu. 3 hari basi dah makanan, dia nak keluar cari makan, tak boleh. Kita tengok dia dah cip. Sebenarnya dia duduk menangis. Kawan-kawan dia duduk terbang, dia tak boleh buat apa, dia duduk saja tu. Makanan tak boleh. Maka orang yang belah jadi dosa. Belah kucing boleh tak? Boleh. Kena jaga, jangan pergi berak rumah orang semua kita buat bodoh. Tak boleh. Sebab tu pergi cakap sip orang, kita tanggungjawab. Kita belah lembu, belah kambing di lembu kita pergi makan daun kat rumah orang, pergi berak rumah orang semua. Siapa tanggungjawab? Kambing tu kita tangkap bulan jil. Kambing tak tahu lah. Tuan kambing tu pula. Jaga dia, jaga bagi luar. Jangan kita biar dia sampai dia rosakkan tanaman orang, sampai dia menimbulkan resah di hati jiran. Berak, orang belah kucing banyak jadi bau rumah dia. Bau satu dah. Kadang kucing dia biar jalan sini, jalan sana, jalan sini, jalan sana. Saya ada kawan seorang tuan-tuan, dia suka belah binatang pelik-pelik. Suka belah ni, tapi dia lesen lah.
ular putih, albino, biawak komodo, burung macam-macam. Tapi rumah dia macam zoo. Dia ada 3 bilik, rumah apartmen dia 3 bilik. Satu bilik tu khas untuk binatang. Tetapi rumah dia makan, saya pergi makan bihun sup. Tu macam dia makan bihun sup, ular tu main tu kuat atas. Dia ni tak apa, dia ni Mimi, apa nama dia apa? Ada Mimi, dia nama Jojo apa, macam Didi and Friend pula. Tu semua friend dia tu. Saya tak apa, ada belah binatang semua ni. Lagi bewok tu duduk sini. Bewok duduk sini, dia duduk sembang kata, oi. Macam Tarzan lah aku tengok. Dia minat. Binatang-binatang macam tu dia minat. Bagus tak? Bagus yang boleh, tak apa ikut hang. Nak belah apa belah. Bagi ada lesen, jangan kacau orang. Yang belah bewok semua, ular semua pergi beli anak jiran semua, dia tentu kerja tak. Bagi makan binatang tepi jalan bagus tak? Bagus, boleh je. Tapi tengoklah keadaan. Ada orang bagi makan anjing, jogging tengok anjing main. Dia pun bagi makan anjing. Dia tangkap gambar, aku bagi makan anjing. Jadi viral. Ada orang kata dia apalah hang bagi makan anjing. Tak apa, bagi makan anjing tak salah. Yang tak boleh ambil anjing tu bagi dia jilat muka hang. Tu tak boleh. Saja beli biskut ke apa bagi anjing makan. Ada orang dia suka buat macam tu, boleh tak? Boleh. Rumah dia ada 20 ekor anjing dia belah. Boleh tak ustaz? Saya ni sukalah kucing patah kaki, saya suka ambil. Anjing korak tepi jalan saya suka ambil. Dia orang Islam tapi dia suka minat macam tu, boleh tak? Boleh. Tapi syarat dia hang kena ada satu lokasi yang sesuai kat rumah hang. Biasanya yang buat macam ni rumah teres lah. Rumah teres, depan rumah dia tu ada satu ruang sikit. Maka dia buat apa dengan rumah dia tu? Kawasan tu dibubuh anjing semua dalam tu. Jadi bila dia nak masuk dalam tu, ada kasut yang special untuk dia, ada sarung tangan untuk dia. Bila dia main, anjing semua dia main kat dia. Dia pergi makan semua situ. Maknanya habis cuci tangan apa semua. Kat luar tu dia ada pula bahagian dia punya basuh dengan tanah apa semua selesai habis. Anjing simpan dalam tu. Boleh, tak apa, tak ada masalah. Orang nanti main hantar, boleh dah tolong jaga anjing aku? Boleh, duduk di sini semua. Dapat pahala tak? Dapat, alhamdulillah. Yang tak boleh, ambil anjing tu semua masuk dalam rumah, pergi duduk kita saja peluk tengok 7 hari mencintaimu. Bawa 4 ekor anjing, 7 ekor lah, 7 hari kan. Bawa 7 ekor, jilat lidah tu, jilat muka dia tu. Kita apa, bawa macam orang putih, bawa dalam IG semua. Itu tak boleh. Sebab ayat liak dia najis. Sebab bulu-bulu dia najis. Kulit dia pun najis juga, tak boleh samak. Samak tu istilah untuk kulit. Kalau ular hidup, dia tak najis. Binatang apa pun hidup tak najis. Semua bahagian tak najis. Contoh, kera kat waterfall lah kita pergi kan, kita buka gardenia semua duk makan-makan, ada kera main 3-4 ekor. Lepas tu dia bunyi tu sebenarnya tu main lagi 40 ekor. Sebab dia kata dia ni macam mak menekan kita muka. Semua pakat main, dia panggil cepat-cepat mak menekan kita, tapi dia macam lain sikit. Depa pakat main. Ingat dia adik dia. Depa main jilat muka dia lah apa semua, dia pun seronok lah apa semua, tapi dia tak marah dia. Dia berjilat muka dia, dia pun seronok kan. Ayat liuk kera tadi tu tak najis. Lagi kalau kita nak sembahyang duha, kita ada wudu, kita boleh sembahyang. Tak ada masalah. Boleh sembahyang tak najis. Tapi semua binatang lah, lembu yang binatang yang halal dimakan atau yang haram dimakan, kecuali anjing yang babi lah. Yang halal, yang haram dimakan ular, bewok main tengok macam bewok pun dia rasa kita macam mak menekan dia agak. Dia main jilat pula muka kita tu. Semua binatang kita jadi suka orang kita. Rimau lah apa semua. Benda tu tak najis. Bulu-bulu dia semua pun tak apa, tak ada masalah apa. Selagi dia hidup. Tapi katalah kita jumpa ular mati tengah jalan. Ular tu kita boleh ambil tak? Boleh, tapi dia dah jadi bangkai lah. Kita ambil ular tu, bawa balik rumah kita, potong kepala dia, buang isi dalam semua macam Vietnam dia masak sup tu kan, tom yum masak merah tu macam ular tu. Buang semua isi dia, buang semua darah dia, buang semua lendiran dia, semua tinggal kulit saja.
Kulit dia tu kita letak kat situ, kita cari chemical ke, orang dulu, kitab dulu kata teh merpati sebab dia panas. Teh merpati kalau kena kereta kita, lama-lama kita tak cuci, dia makan color dia tu. Daripada dulu dia bubur semua tu. Atau kita cari di mana-mana hardware ada benda-benda yang apa-apa ke, sapu di situ, jemur 2 jam, kita cuci. Cuci tu hilang darah, hilang bau dia, hilang dia punya lendiran dia, dagingnya semua tak ada, bersih. Memang cantik dah. Yang tu bersih. Al-ihabu idza dubira faqad tahura. Kulit apabila disamak, samak lah istilah dia akan jadi bersih. Tuan-tuan pegang kulit ular tu, gulung, buat sarban, pakai main semayang. Hari ni dia kata, Tok Imam mana bertugas isyak? Tok Imam dia snake-nya Tok Imam. Tok Imam snake siapa dah? Betul-betul dia main pakai kulit ular betul. Boleh tak? Boleh. Kulit binatang apa pun kita boleh ambil, tapi kena bersihkan semua macam tu lah. Kecuali anjing dan babi. Anjing dan babi ni dia tak boleh samuk. Orang tak panggil samuk tau. Anjing babi ni kira buang betul, tak boleh buat apa. Kita tak boleh ambil faedah. Kulit dia, liak dia, bulu dia, semua benda, part dia tak apa, bagus. Balik kita lah kepada tajuk kita. Binatang kita kena ihsan dengan dia. Walaupun anjing dan babi ni binatang yang tak digemari dalam syarak. Bukan tak digemari, maknanya mughallazah, kita kena buat dia. Tapi bukan bermakna kita boleh pukul, marah, tak tahuan anjing. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, "Udzibat imra'atun fi hirratin habasanha hatta matan fadakhalat fiha an-nar." Ju'an fadakhalat fiha an-nar. Diazab seorang perempuan. Yang perempuan ni adalah orang yang salihah, yang semayang tak tinggal, puasa malam, pagi puasa, malam semayang. Maknanya geng ibadat lah dia ni. Tapi dia kurung kuncing, ju'an, dalam keadaan lapar, maka akhirnya dimasukkan dalam neraka Allah Ta'ala. Tuan-tuan pernah dengar juga hadis Nabi SAW tentang seorang perempuan yang kerja tak elok, tapi apa dia buat? Dia ihsan terhadap anjing. Dia balik kerja, baru buat kerja tak elok, berzina dan sebagainya, balik main, tengok anjing tu duk minum di sisi telaga. Ni telaga, ada ayak belen-belen yang jatuh di tanah yang lembap tu. Maka anjing tu buat apa? Dia pun duk jilat, macam nak ambil ayak. Kesian perempuan ni nampak, dia ambil kasut dia ambil, dia bagi minum. Yang pertama, yang bagi minum tu perempuan yang tak elok, dia bukan perempuan yang salihah. Yang kedua, dia bagi minum tu bukan ulama tau, dia bagi minum tu bukan nabi-nabi tau, bukan orang yang hebat. Binatang, bukan sebarang binatang. Binatang tu pula binatang mughallazah. Yang ketiga, dia bagi minum tu bukan banyak, sikit, sebab dia ambil dengan kasut dia. Yang keempat, dia bagi minum sahaja, bukan makan. Yang keenam, yang kelima, perempuan tu buat apa? Dia tinggal anjing tu di situ, dia tak ambil bawa balik di rumah. Maknanya kebaikan yang dia buat tu sangat sedikit, dan kebaikan yang dia buat tu dikelilingi oleh benda-benda yang sangat meragukan. Dengan watak perempuan tu, dengan tetapi Allah suka dengan perempuan tu buat baik macam tu. Apa Allah buat? Allah ubah hidup dia, bagi dia berhenti berzina, jadi orang baik, ibadat pada Allah, jadi perempuan yang salihah, akhirnya dimasukkan dalam syurga. Bukan dia bagi minum anjing terus masuk syurga. Ada orang faham hadis tu, dia tak bagi minum anjing masuk syurga. Memanglah dia ada perjalanan pula lepas tu. Banyak cantik muka hang bagi minum anjing kan, tak payah sembahyang apa semua, terajang mak semua. Awak terajang mak tak apa, janji bagi minum anjing. Tu kan. Kalau setakat bagi minum anjing gitu ya, tak payahlah Abu Jahal nak marah Nabi. Tak payah Abu Sufyan nak duduk di bahagian peperangan Badar, dia nak duduk di bahagian musuh, nak dengan Khalid Al-Walid semua duduk perang. Tak payahlah. Syariat Islam ni apa? Bagi minum anjing. Okey, bagi minum anjing. Senang betul. Duk pakai buah anjing gitu ya. Dia malas sembahyang. Dia kata tak apa, aku tak sembahyang, aku banyak kucing aku bagi makan. Kucing tu lah bagi makan kucing dalam masuk syurga, hang duduk luar. Tak boleh buat betul. Dia kena ibadat pada Allah Ta'ala. Okey, larangan bakar dengan menggunakan api 163. Tuan-tuan tengok ada situ. Termasuk dalam ihsan ni juga, kita tak boleh bakar binatang tanpa sebab. Contohnya semut,
Kan dia gigit kita, kita geram, kita buat apa? Gulung ketat, bakar. Tapi bakar semua ada semua dalam tu. Tak boleh. Ada satu orang Nabi Allah, hadis riwayat Bukhari menyebut, satu orang Nabi Allah, semua gigit dia pergi bakar semua. Maka Allah Ta'ala tegur dia, sebab apa hang tak buat pada orang, pada semut yang gigit hang saja? Sebab apa hang musnahkan seluruh perkampungan dan populasi dia? Sebab apa? Padahal yang buat tu seekor je. Daripada hadis ni ulama berkata dan fatwa menyebut, andai sekiranya binatang tu gigit kita, cederakan kita, kita boleh pukul dan boleh buat apa-apa kada tak apa. Tapi binatang tu sahaja, bukan seluruh, kita katakan dia seluruh apa keluarga dia apa semua. Tak, itu bukan sifat ihsan kita di dalam syarak. Yang keempat, larangan mengurung dan menyiksa binatang. Dulu dia suka buat ambil apa? Ambil cicak bawa kat motor roket. Tahu? Tak ada yang buat lah. Saya tak buat, kalau kawan-kawan nanti buat. Aku ustaz kan, dia nak buat. Lepas ambil cicak, bawa motor roket tu ikat tu. Lepas tu dia buat bakar. Siang tengok muka cicak tu, sedih. Dia bersiap babai kat dia. Dia buat bakar dia. Lepas tu cicak, semoga kita berjumpa lagi. Siang kat hang. Macam inilah kehidupan di tangan kami jahat sikit. Tengok kepala pecah. Oh, seronok. Lepas tu ambil spider. Dia budak ni, ambil spider pun dalam kotak mancis tu. Pukul sekali mocun ni apa, mocun yang Cina bakar pulang tu 3. Kemang mocun katak. Sian spider tu, elok-elok spider tukar jadi katak tu. Hancur tu. Tu macam Israel pula aku tengok dia punya ni. Ada mak-mak dulu-dulu lah lah. Dia tak mau anak dia kacau dia suka pergi beli kat rawak ni ayam 5 kupang dulu kan, ayam kala-kala kecil-kecil tu. Beli dalam 10 ekor, dia dilepas-lepas depan rumah, anak dia nanti baling dengan ayam tu, kebang betul. Anak mak dia tak mau anak dia kacau dia. Dia beli ayam tu, anak dia langgar. Dia buat biskut langgar ayam tu. 4 ekor mati bagi tu. Kali buat betul tuan, jangan ajak anak-anak jadi zalim dan jangan jadi macam tu. Tu panggil tak baik. Ihsan dalam menyembelih, dan terakhir nombor 7, ihsan dalam setiap amalan. Saya nak bak kat tuan-tuan buat ihsan ni. Contohlah, kita meniaga pasar malam kan. Kawan-kawan yang meniaga pasar malam tu bukan semua lah. Sekarang kena cakap, bukan semua. Ada, banyak yang bagus juga. Kadang-kadang tuan-tuan, saya balik kuliah pukul 9, 10 macam tu kan. Lalu di kawasan pasar malam, saya tengoklah ada orang duduk sapu. Pasar malam tu dah habis, dia duduk sapu. Pukul 11 dia sapu, 10.30, 11 tu dia duduk mula sapu lah. Kawasan tu panjang juga lah. Sini sampai depan sikit tu lah, sampai kedai plastik yang kedai Cina itu kan, sebelum Sulaiman sikit tu, tu lah. Panjang pasar malam tu. Dia duduk sapu. Saya dah tengok orang duduk sapu tu pakcik dalam 50-an, 60-an betul lah. Ada seorang 2-40-an. Saya tengok luas kawasan tu dengan jumlah orang kerja, saya duduk agak dalam 1.5 boleh habis macam tu. Banyaklah sampah tu. Apalah kiranya kalau hang niaga kan contoh, tapi tak semua lah tuan-tuan ni. Ada sebahagian kadang-kadang mungkin dia terlepas pandang. Kita meniaga kawasan tu, tebu ke apa-apa benda kita meniaga, kita adalah satu plastik sampah kita tu. Lebih kurang 50%, 60% sampah yang besar-besar hang bubuh dalam tu. Hang ikat siap-siap. Memang kita bayar. Orang meniaga pasar malam dia dibayar kan RM30, RM40. Kita bayar untuk orang buat kerja. Tapi apalah salahnya hang bantu dia. Tu nama dia ihsan. Sepatutnya hang tak payah buat benda tu. Sebab apa? Sebab anda bayar dah. Ada orang akan buat kerja. Lepas tu pun tuan-tuan, dia boleh buat kerja tu dalam umur macam tu, dalam waktu yang lewat macam tu. Makna dia apa? Maknanya dia berhajat pada duit tu, 5, 60, 70 ringgit tu dia berhajat lah tu. Kalau dia tak berhajat, dia takkan buat kerja sampai macam tu. Apalah kira kita bantu dia. Mungkin benda yang nak habis 1.5, 12.5 boleh habis. Kita mudahkan orang, Allah mudahkan kita.
Apa-apa benda, sifat ihsan ni kena ada dalam diri kita. Walaupun bukan salah kita. Kita tengok dia tu jatuh tepi jalan, accident, bukan salah kita pun, tapi kita turun bantu dia. Tu nama dia ihsan, sangat-sangat besar pentingnya dalam syarak. Jadi insya-Allah nanti kita akan ambil hadis yang ke-18, takwa dan berakhlak mulia. Takwa dan berakhlak mulia pada bulan hadapan insya-Allah. Satu saya nak umum tuan-tuan sebelum azan. Malam 19 hari bulan, 19 hari bulan malam, esok tu Ma'al Hijrah lah. Hari terakhir tu saya ada ceramah di Masjid Bukhari. Ceramah peringkat negeri lah sambutan Ma'al Hijrah tu. Lepas maghrib, sebelum maghrib baca Yasin, tahlil. Lepas maghrib ceramah saya. Lepas isyak rasmian, ada TYT, TKM, segala semua depan nanti main lah. Saja maghrib isyak macam ni lah ceramah saya tu. Tuan-tuan kesempatan boleh kita pergi Masjid Al-Bukhari nanti insya-Allah 19 hari bulan, betul-betul malam Ma'al Hijrah tu insya-Allah. Satu lagi ada di 18 tapi di IPD orang luar tak boleh masuk. Macam mana? Dia buat Yasin sebelum maghrib, lepas tu ceramah. Okey, insya-Allah kita doa sikit. Duit siapa tuan-tuan ada jatuh tadi, ada untuk bila kita bagi 10 ringgit. Tuan-tuan boleh ambil lagi kat AJK lah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.